A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali dalam program bacaan kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan semua di antara kita yang mendengar video ini, mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita dan menjaga diri kita insya-Allah daripada sebarang perkara-perkara yang tidak kita ingini insya-Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, alhamdulillah insya-Allah pada hari ini kita sambung kembali bacaan kitab Al-Azkar kita, dan kita masih lagi dalam bab zikir orang yang selalu waswas. Alhamdulillah, sebelum ini kita telah pun menyebut beberapa zikir yang diajar oleh Nabi SAW yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar ini sebelum ini, dan insya-Allah hari ini kita sambung kembali beberapa lagi zikir yang diajar oleh Nabi SAW melalui hadis-hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar ini insya-Allah. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar pada muka surat 245, kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Uthman bin Abil Ashi radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menjadi penghalang antara aku dengan solatku dan bacaanku. Dia mencampur adukkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalika syaitanun yuqala lahu khiz, zalika syaitanun yuqala lahu khinzabun, fa iza ahsastahu fata'awwaz billah minhu watful ala yasarika thalatha. Maksudnya, itu adalah syaitan yang disebut khinzab. Jika engkau merasakannya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripadanya, kemudian meludahlah ke arah kiri 3 kali. Kata Imam Nawawi, dia mengatakan, aku melakukannya dan Allah menghilangkan gangguan tersebut dariku. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar pada kali ini membawakan kepada kita satu hadis daripada kitab Sahih Muslim, yang mana daripada Uthman bin Abi Ashi, sahabat Nabi SAW, yang mana Uthman ini pergi bertemu dengan Nabi SAW dan menyatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalang. Uthman ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah mengganggu aku, telah menghalang aku daripada melakukan ibadat dengan sempurna, dengan khusyuk. Ini maksud menghalang, penghalang. Syaitan itu menjadi penghalang, kata Uthman, antara aku dengan solatku dan bacaanku. Maknanya syaitan membawakan rasa was-was kepada Uthman apabila Uthman menunaikan solat dan bacaan dalam solatnya, menyebabkan syaitan mengganggu dia, menyebabkan dia berasa was-was, sampaikan dia tercampur aduk antara bacaan sama ada bacaan ayat-ayat Al-Quran ataupun bacaan zikir-zikir di dalam solat. Lalu kata Nabi SAW, dzalika syaitanun yuqala lahu khinzabun, fa iza ahsastahu fata'awwaz billah minhu watful ala yasarika salasa. Kata Nabi mengajarkan kepada Uthman, itu adalah syaitan yang disebut khinzab. Dalam hadis ini Nabi menyatakan bahawa syaitan ini, syaitan yang sering mengganggu manusia, yang mendatangkan perasaan was-was kepada manusia, dinamakan khinzab.
jika engkau merasakannya, jika engkau, kata Nabi SAW kepada Uthman, jika kamu merasakan perasaan was-was tersebut, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Fa idza ahsastahu fata'awwaz billah, kata Nabi sallallahu. Jika kamu merasakannya, fata'awwaz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Maknanya kita mohonlah perlindungan. Kita boleh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu di antara salah satu yang diajar oleh Nabi SAW. Mohonlah perlindungan, ataupun kita baca dalam hati kita, berdoa kepada Allah. Ya Allah, kita doa dalam hati, mohon perlindungan daripada syaitan yang bernama kinzab ini, yang membawa perasaan was-was kepada kita. Maka kata Nabi SAW, mohonlah perlindungan kepada Allah daripadanya, kemudian meludahlah ke arah kiri 3 kali. Nabi suruh kita ludah, kita ludah ke arah kiri 3 kali. Tak? Sama ada dalam solat kita. Tapi kalau nak meludah ni, janganlah ketika mana kita melakukan solat berjemaah. Tak? Kalau kita buat semasa solat berjemaah, marah orang tepi kita. Dan jadi kalau sekiranya dalam kita melakukan solat kita seorang diri, di rumah kita, ataupun kita seorang diri tengah-tengah melakukan solat-solat sunat, solat tahajud sebagai contohnya, qiyamul lail sebagai contohnya, masa ni kalau ada perasaan was-was itu datang kepada kita, bolehlah kita beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau dalam kita tengah mayang berjemaah, jangan sekali-kali kita buat begini. Sebab apa? Sebab sebelah kita tu ada orang. Bukan syaitan lagi. Lagi orang sebelah kita bukan setakat lagi, kita boleh nyakit lagi. Tak? Jadi insya-Allah ini yang diajar oleh Nabi SAW. Dan kita boleh beramal dengan apa yang telah disebutkan sebelum ini. Di antara doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Sebelum ini kita telah sebutkan pada sesi yang lalu. Ada di antara doa-doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita apabila datangnya perasaan was-was kepada kita. Dalam riwayat yang lain, kami riwayatkan, kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dengan sanad baik dari Abu Zumail. Dia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang ada di hatiku ini? Dia bertanya kembali, apakah yang engkau rasakan? Aku katakan, demi Allah, aku tidak akan memberitahukannya. Dia bertanya lagi, apakah ada suatu keraguan? Dia tertawa kemudian berkata, tidak ada orang yang selamat daripadanya sampai Allah menurunkan ayat, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maksudnya, oleh sebab itu sekiranya engkau wahai Muhammad merasa ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, kerana mereka mengetahui kebenarannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhan, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu. Surah Yunus ayat 94. Dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, hadis yang kedua pada hari ini, iaitu daripada kitab Sunan Abu Daud, bahawasanya Abu Zumail, dia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Abu Zumail ini bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang ada di hatiku ini? Dia bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang ada di hatiku ini? Lalu dia bertanya kembali. Ibnu Abbas bertanya kepada Abu Zumail, apakah yang engkau rasakan? Lalu Abu Zumail menyatakan, demi Allah aku tidak akan memberitahukannya. Dia bertanya lagi, Ibnu Abbas bertanya lagi, apakah ada satu keraguan? Ibnu Abbas boleh baca, boleh tahu apa yang ada dalam hati Abu Zumail ini. Kata Abu Zumail, apakah ada keraguan, ada perasaan was-was dalam diri kamu? Lalu Abu Zumail ini tertawa, kemudian berkata, tidak ada orang yang selamat darinya sampai Allah menurunkan ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Maksudnya, setiap manusia atas muka bumi ini
akan ada gangguan daripada syaitan dalam amal ibadah kita seharian. Setiap manusia, setiap orang tidak akan lari daripada diganggu oleh syaitan. Sama ada diganggu dengan perasaan was-was, sama ada diganggu dengan perasaan lupa. Semuanya itu telah pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam ayat-ayat Quran yang kita baca tadi, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu merasa ragu-ragu wahai Muhammad, maka pergilah bertanya kepada orang yang dahulu sebelum kamu, yang kami turunkan kitab dahulu sebelum kamu. Maknanya jika sekiranya kita merasa ragu-ragu, pergilah berjumpa dengan orang yang bijak pandai dalam ilmu agama. Ragu-ragu dalam bab ataupun dalam perkara-perkara ibadah, perbuatan ataupun bacaan, tanyalah kepada orang yang tahu, orang yang berilmu. Ini yang dimaksudkan kepada kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita ragu-ragukan itu, apa yang kita was-waskan itu dihilangkan dengan kita mengetahui apa yang sebenarnya berdasarkan kepada nas-nas hadis-hadis Nabi SAW dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Ibnu Abbas kepada Abu Zumail, sambungan kepada hadis tadi, apabila engkau merasa ragu dalam hatimu, maka bacalah. Di sini Ibnu Abbas mengajarkan kepada Abu Zumail satu ayat Al-Quran yang boleh diamalkan jika sekiranya kita merasa ragu-ragu, kita merasa was-was dalam diri kita, dalam perbuatan ibadah kita. Satu ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Ibnu Abbas dalam kitab Al-Azkar ini, kata Ibnu Abbas, maka bacalah, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir dan yang zahir serta yang batin, dan dialah yang maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Hadid ayat 3. Ini satu ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Ibnu Abbas kepada kita. Boleh kita amalkan jika sekiranya datang perasaan ragu-ragu, datang perasaan was-was dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita amalkan ayat ini. Apa dia ayatnya? Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Sekali lagi kita bacakan, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita sama-sama amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW tadi, berkaitan dengan apabila kita solat, dalam solat kita datang perasaan ragu-ragu ataupun was-was yang hadir daripada gangguan syaitan, boleh kita mohon pertolongan daripada Allah dan kita ludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Jika yang ni kita boleh amalkan jika sekiranya kita buat ibadah seorang diri. Dan boleh juga kita amalkan apa yang diajar oleh Ibnu Abbas kepada Abu Zumail melalui hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar ini, iaitu kita bacakan ayat Al-Quran, iaitu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. InsyaAllah mudah-mudahan perasaan ragu-ragu dan was-was itu pergi menjauh daripada kita, insya-Allah. Itu saja untuk hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.